Dan untuk perkembangan terkini situasi banjir di Johor, terus bersama Wakil Esro Awani Johor, Siti Nur Akila Omar ketika ini berada di Yong Pen, Johor. Silakan, Siti. Ya, Hafizi, saya kini berada di dataran gemilang Yompeng yang mana kalau boleh dilihat di belakang saya ini dataran ini telah tenggelam sebab dataran ini berada berhampiran dengan Sungai Bekok dan kalau kita boleh lihat Sungai Bekok telah melimpah dari tebing dan terus menenggelami dataran dan saya percaya beberapa kampung di kawasan ini juga telah ditenggelami air banjir. Dan apa yang saya boleh kongsikan Hafizi sejak pagi tadi dan malam tadi kalau ikutkan hujan terus turun tanpa henti. Sepanjang perjalanan kami ke sini juga masih lagi hujan dan kini masih lagi hujan, dah boleh nampak. Dan apa yang saya boleh katakan di Batu Pahat ini antara dua daerah kedua yang terjejas banjir. Pertama Segamat, kedua Batu Pahat, ketiga Keluang dan seterusnya. Dan apa yang saya boleh katakan di daerah Batu Pahat ini juga terdapat kira-kira 8 laluan yang ditutup sepenuhnya kepada kenderaan, antaranya laluan Jalan Seremban berdekatan dengan Kampung Ngamorto, Jalan Paloh berdekatan Kangkar Baru, Jalan Paloh berdekatan dengan Mados, Jalan Parit Jambi, Jalan Parit Haji Arif dan juga Sempang Parit Jalil Bukit Belah. Begitu juga dengan Parit Sulong. Hafizi, kita sebenarnya dalam perancangan untuk pergi pada hari ini, dalam perancangan untuk pergi ke Parit Yani dan Parit Sulong bagi melihat keadaan banjir di sana yang dikatakan agak kritikal pada ketika ini, Hafizi. Ya, Siti, kalau kita lihat secara keseluruhannya di Johor itu, daerah apa yang paling terkesan dan juga yang terpaksa memindahkan paling ramai mangsa banjir ke PPS? Kalau diikutkan statistik dan saya melihat daripada kacamata saya sendiri, saya berada di lokasi dan saya melihat daerah Segamat antara yang paling teruk terjejas. Saya kira mengikut statistik tadi dalam 13 hingga 11 ribu terjejas di Segamat. Dan yang kedua adalah Batu Pahat. Batu Pahat ni kalau kita lihat peningkatan dia mendadak kerana pada semalam saya kira dalam 4 ribu. Tetapi hari ini sudah mencecah 7 ribu. Kenaikan 3 ribu mangsa banjir di PPS ini mungkin akan menyebabkan beberapa PPS mengalami kesesakan. Tapi saya percaya dengan langkah kerajaan membuka masjid untuk jadikan PPS semalam yang telah diumumkan oleh Exco-nya akan melonggarkan, mungkin mengurangkan sikit kesesakan di PPS di Johor kali ini, Hafizi. Baik, Siti, kalau kita lihat juga, seperti di Pantai Timur, Kelantan dan Terengganu, memang secara kebiasaannya setiap tahun ataupun hujung tahun memang mereka akan berdepan dengan banjir. Tetapi di Johor ini adakah perkara yang sama juga boleh dijangkakan dan bagaimana agaknya luahan bagi mangsa banjir dan juga masyarakat di Johor melihat kepada keadaan dan juga situasi banjir pada tahun ini? Sebenarnya Hafizi, banjir tahun ini di Johor agak lain. Mungkin kerana perubahan cuaca dan hujan yang agak ekstrim turun. Biasanya banjir di Johor ini terjadi pada bulan 12. Tetapi kali ini banjir terjadi 2 kali dalam tempoh masa dalam 2 bulan. Awal Januari lalu kita ada banjir. Tapi tidak besarlah, maknanya melibatkan hanya 8,000. Tapi banjir kali ini terjadi pada bulan Mac. Dia lain daripada yang lain. Kerana Johor akan banjir bila hujung tahun ataupun awal tahun. Tetapi kali ini banjir pada bulan Mac yang memang tidak dijangkakan oleh mangsa banjir sendiri dan mereka juga menyatakan, semalam kita ada temu bual mangsa, mereka menyatakan bahawa banjir kali ini naik mendadak. Kerana ada juga empangan yang penuh, air sungai, beberapa lembayung sungai semua dipenuhi air. Jadi itu memungkinkan air naik mendadak di kawasan mereka. Ada juga kawasan yang kampung-kampung yang sebelum ini pada tahun 2006 pun sama banjirnya. Tahap banjir itu sama seperti tahun 2006. Malah ada yang menyebabkan ia kali ini adalah lebih teruk daripada tahun 2006, Hafizi. Ya, baik. Terima kasih kepada Wakil Esro Awani Johor, Siti Nur Akila Omar yang berada di Yong Pen. Kami ingin mengucapkan semoga berhati-hati dalam menjalankan tugas bagi membuat liputan terkini mengenai banjir di Johor itu. Dan seterusnya kita juga nak mendapatkan perkembangan banjir di Johor ini dan kita nak menembual bagi mangsa banjir itu sendiri. Kalau kita lihat pada ketika ini secara keseluruhannya mangsa banjir di seluruh negara kita telah pun melebihi 40,000 orang
Dan di Johor saja saya kira lebih daripada 30,000 mangsa itu saja. Tapi kita nak lihat juga bagaimana sebenarnya mangsa-mangsa banjir ini berdepan dengan situasi ataupun cabaran yang getir ini. Bagaimana mereka ini dipindahkan daripada rumah mereka ke PPS dan sebagainya. Dan semua ini kita akan bertanyakan kepada salah seorang mangsa banjir iaitu Nisa Nabila Saliman, merupakan penduduk di Taman Sri Chaah. Baik, Nisa, boleh dengar saya Nisa? Boleh. Okey, baik Nisa, mungkin dapat ceritakan sedikitlah mengenai perkembangan banjir terutama di Taman Sri Chaah itu, dan dikatakan Chaah ni kawasannya diibaratkan seperti pulau dan menyukarkan penugasan ataupun penyelamatan anggota-anggota keselamatan untuk menyelamatkan masa. Bagaimana agaknya dapat diceritakan situasi getir pada ketika ini? Pada ketika ini memang diibaratkan Chaah itu seperti pulau kerana banyak jalan yang tertutup, jadi susah untuk bantuan sampai ke Chaah. Jadi mangsa di PPS hanya mampu menunggu, tapi buat masa sekarang terdapat juga bantuan yang telah sampai. Dan sekarang ni cuaca mungkin akan berlaku gelombang yang kedua kerana hujan tidak berhenti daripada semalam sehingga ke hari ini, dan air sudah mulai naik. Dan sekarang saya kini berada di rumah untuk membersihkan semula, maksudnya memasukkan semula barang daripada luar masuk ke dalam kerana risau banjir akan bawa terus saya punya barang-barang keluar. Jadi adakah banjir di Chaah ini merupakan boleh saya katakan sebagai acara tahunan lah banjir yang melanda di Chaah ini, ataupun mungkin hanya sesekali saja dalam tempoh beberapa tahun, ataupun bagaimana sebenarnya? Okey, sebenarnya banjir di Chaah ni tidaklah kerap berlaku. Biasanya akan berlaku pada hujung tahun sahaja. Tapi kali ini pada tahun ini berlaku 2 kali, iaitu pada awal tahun dan juga pada bulan 3. Tetapi pada awal tahun banjir tidak terlalu teruk kerana rumah saya tidak banjir, tapi pada kali ini pada bulan 3 air naik terlalu cepat dan kami tidak sempat untuk mengemas apa-apa pun. Ya, mungkin dapat diceritakan sedikit mengenai detik-detik ketika air mula naik dan bagaimana agaknya Nisa sekeluarga berpindah ke PPS. Adakah diarahkan sendiri oleh pihak berkuasa, dan pada ketika ini adakah air sudah surut di kebanyakan kawasan di Chaah ataupun bagaimana? Okey. Kronologinya bermula pada 1/3 pada pukul 2 pagi. So pada pukul 2 pagi air telah mula naik sampai ke depan rumah. Dan pada pukul 2:30 pagi air dah masuk ke rumah sampai ke paras buku lagi. Jadi waktu tu kami memang tidak sempat untuk mengemas apa-apa sebab kami punya tujuan utama adalah untuk menyelamatkan diri. Kerana jiran saya adalah merupakan warga emas sepasang suami isteri, dan jiran saya sebelah ini adalah orang yang tengah sakit buah pinggang, jadi tidak boleh terlalu banyak berjalan. Jadi kami pada pukul 3:30 pagi itu kami dah terus keluar daripada rumah, terus ke arah ke PPS. Pada waktu itu PPS belum dibuka lagi. Sepatutnya kami dipindahkan ke PPS Balai Raya, tetapi malangnya PPS Balai Raya itu sendiri sudah dimasuki air. Jadi kami mengambil keputusan untuk pergi ke rumah pakcik saudara saya yang dikatakan berada di tempat yang tinggi. Tetapi malam ni pada pukul 10 pagi air juga telah masuk ke rumah pakcik saya. Jadi pada pukul 10 pagi itu kami terpaksa keluar semula untuk ke PPS yang baru dibuka, iaitu PPS SMK Seri Bali. Ya. Dan sekarang ini difahamkan Nisa telah pun berada di rumah dan saya pasti air sudah pun surut. Bagaimana kerja-kerja selepas ini terutamanya untuk membersihkan dan sebagainya, dan apa harapan Nisa sendiri mungkin boleh dihulurkan bantuan oleh organisasi ataupun NGO malah kerajaan sendiri? Okay, sekarang ni saya sudah berada di rumah dan kami dalam proses untuk membersihkan rumah dengan lumpur yang terlalu tebal. Jadi kami mohon sangat bantuan daripada sukarelawan untuk bantu kami bersihkan rumah-rumah yang, kerana di Chaah ini kebanyakan penduduknya adalah warga emas. Jadi mereka tak ada daya untuk mengemas rumah mereka. Jadi kami sangat mohon bantuan sukarelawan untuk bantu kami
bersihkan kawasan rumah dan juga bantu kami berikan kami bantuan seperti ubat-ubatan, keperluan asas, lampin pakai buang dan juga paket wanita. Baik, itu antara harapan daripada Nisa Nabila Saliman merupakan mangsa banjir di Taman Sri Chaah. Dan saya pasti juga keprihatinan rakyat Malaysia tidak pernah terputus dan pastinya kita sama-sama berharap agar bantuan dapat disalurkan terus kepada Nisa dan juga kepada kejiranan Nisa itu sendiri.